Itu 18 tingkat. 18 tingkat kali dengan 4. Kalau kira 40 kanan, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, atas bawah. 40. Dipanggil hak jiran. Tuan-tuan nak dulukan siapa? Dulukan mana dulu? Jiran dan keluarga. Baik. Lepas dah dulu kejiran keluarga, baru pergi kepada hak jiran yang mukmin. Bila sebut kat jemputan tu, dulukan jiran yang mukmin. Lepas tu baru jiran yang bukan mukmin. Baik. Kita kalau buat kenduri, agak-agak lorong kita habis tak kita panggil? Okey. Macam mana para ulama menggaris pandu ke 40? Puan-puan, dia katakan dalam hadis Nabi sebut dia kata Jibril alaihissalam, Jibril kata, kalaulah Islam membenarkan jiran itu diberikan faraid, maka dahulukan jiran. Islam sebut tu, Nabi sebut tu. Bukan makna jiran tu dapat harta faraid dah. Kata kalaulah Islam membenarkan memberi waris, memberi harta pesaka, berilah kepada jiran. Nak sebutnya puan, jiran ni dia sangat kuat, sama taraf dengan keluarga. Kata Jibril, berilah harta waris ini kepada jiran. Saya ulang balik, bukan bermakna bagi harta waris itu wajib bagi pada jiran, bukan wajib. Nak menggambarkan beratnya hak jiran itu tadi. Dalam hadis yang lain sebut, kata Nabi SAW, kalaulah ada satu tiang, tuan-tuan kita duduk rumah teres, ni tiang pagar, ni tiang pagar. Hak jiran, dia meletakkan satu penyapu dia atau satu tiang dia dekat dia, sandar dekat tiang kita tu pun hak dia. Sebab itu dia hak dia. Saya tanya perempuan marah tak jiran sebelah letak cangkul atas ni, atas pagar? Marah tak perempuan? Rumah teres perempuan, saya betul di rumah teres, bila tanya ada pagar betul tak, dia letak cangkul atas pagar tu kat din tu. Marah tak? Sebenarnya itu hak dia. Hadis Nabi sebut. Tapi mana letak hak tu, janganlah sampai merobohkan pagar dia. Yang saya faham pula kan. Maknanya letakkan sesuatu atas pagar itu pun, itu masih lagi menunaikan hak jiran. Selama ni kita marah tak? Puan-puan, selama ni kita marah tak? Marah. Ya ampun, letak pungkis atas pagar. Contohnya pun, dia boleh letak nasihat, mana kita kena tunaikan hak dia. Sebab dia kata mana, kita ni 10% pun tak ada tunaikan hak jiran. Tak ada kan. 2, puan-puan, apabila kita memasak, Nabi kata lebihkan kuah dia, banyakkan kuah dia untuk bagi pada jiran. 40 kanan, 40 kiri, 40 atas, 40 bawah. Perempuan jangan salah faham, kena bagi hari-hari, bukan macam tu. Mana Islam kata kena jaga hak dia. Perempuan, dekat rumah kita, kalau kita masak berbau tak ke sebelah? Mana kawasan yang berbau tu kena bagi. Saya tanya perempuan, kalau goreng ikan pekasam, berapa jauh bau dia? Itu kata 40. Yang Nabi kata 40 sebab bau tu menyakiti hati dia, perempuan. Maknanya kita masak sampai sakit-sakit hidung tu. Oh ya Allah.
Maknanya nak pujuk dia, Nabi kata lebihkan kuah bagi dia. Oh, kuah aja macam melampau lah. Nak gambar Nabi sebut kata lebih kuah tu nak makna sebut subagi. Sebab kita buat satu benda untuk sedap kita, tetapi dia merasa seksa. Oh, seksa umat. Tuan-tuan, sampai Nabi, kalau kita fikir, saya fikir mana nak jaga hak jiran ni. Oh, memang tak boleh bawa balik durian lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita duduk rumah flat, nak bawa naik durian, tuan-tuan, naik bobol dalam lift pula, satu lift berbau. Kita fikir, Islam sampai jaga ke tahap tu, kena jaga sampai tahap tu. Ada tak kena jaga, man? Jaga tak? Toh, ibadah untuk diri, ibadah untuk masyarakat. Tak sampai bukan? Tuan-tuan, dia ada dalam kitab Bimbingan Mukmin, dia sebut pasal hak jiran ni, tuan-tuan. Dia kata apa tau? Tidak boleh berdiri di hadapan pintu rumah jiran. Tak berdiri, tuan. Kena berdiri dekat tepi je. Dekat tepi. Tak boleh. Pergi rumah jiran, tak boleh bertanya banyak pasal dia punya dalam rumah. Ui, lawanya lampu di mana? Langsir ada 3 dak layer. Macam mana? Hak jiran jangan tanya barang kat rumah dia. Sekadar tengok sudah. Tengok jangan tengok melilau lah, tengok. Hak jiran. Perempuan, kita ada tak tahap tu? Ada orang perempuan, dia ni tujuan nak berdakwah. Dia ni minat tengok rancangan agama kat TV. Dia buka kuat-kuat, tujuan nak beritahu jiran so dengar. Boleh tak, man? Tak boleh perempuan. Hak dia. Sebab apa tak boleh? Kita tak tahu sama ada kerja malam ke, dia letih ke, dia nak tidur ke dan sebagainya. Tak boleh. Di tangan kita ada tak minat tengok gegar berganda? Jangan tak mengaku. Ada tak? Ada. Kita buka kuat, perempuan, dosa je. Saya beritahu perempuan, berdosa. Sama juga perempuan, bila kita buat kenduri, kita buat kenduri, kita pasang kemah dekat jalan. Dia kena minta izin, perempuan, laluan tu 40 kanan, 40 kiri. Izin. Kita duduk rumah teres, perempuan, hari kita rumah tak ada laman. Betul tak? Perempuan kalau pasang kemah kat mana? Atas je. Minta izin tak dengan 40 tadi? Minta izin je. Okeylah kemah pun jalan tu lalu tak? Lalu. Kena minta izin, kan? Hak dia. Tu sebab dia kata kita 10% pun tak ada tau. Tuan baca kitab Bimbingan Mukmin, dia kata 14 perkara yang menunaikan hak jiran. Bila saya baca buan, saya pun tak ikut 14 tu. Kita saya tak ikut. Sebab apa kita tak ikut? Sebab saya sibuk. Nak jumpa jiran jarang, kadang-kadang tak dapat hadir rukun tetangga, tak dapat hadir bila buat bila buat gotong royong wakil anak aja, kan, orang cuci longkang wakil anak aja. Hak jiran kena tunaikan hak masyarakat. Ibadah untuk masyarakat. Ada orang excellent kat masyarakat, dia tak excellent kat keluarga. Dengan masyarakat perhubungan dia cukup bagus. Orang kata kajar tu, ya Allah, mana-mana mesti dia ada. KPI dia ada, marhaban dia ada, rukun tetangga dia ada, mana-mana ada. Tapi dia masalah dengan keluarga pula. Ibadah dengan keluarga dia, haru biru. Ada pula perempuan, dia tak bagus pada diri. Ada orang bagus pada diri dia, dia jaga syariat, dia jaga apa, tapi dengan keluarga dia masalah. Ada pula dia bagus pada diri, dengan masyarakat dia masalah. Kita nak letakkan 5-5 ni ibadah. Saya ulang balik, bila sebut ibadah, dia ada kait antara dosa dan pahala. Tuan-tuan, sebab pengarang kita nak kata apa ni?
mendahulukan akhirat daripada dunia. Ada kata konsep tawakal. Kita usaha sebagaimana kita mampu. Perempuan, samalah juga tidak boleh melihat isteri jiran lama-lama. Betul kan? Tengok bini orang. Boleh kan? Dia berborak pun berborak ada border. Ada batas. Tak boleh pandang mata dia lama-lama. So sama jiran ni. Tak boleh pandang mata lama-lama. Kena jaga batas syarak. Mana jangan kita membuat satu perkara yang menyebabkan jiran terasa hati. Susah kan nak jaga kucing pun senang puan. Jaga jiran, Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ambil contoh. Rumah ni puan, kalau dia lebih daripada 20 tahun, dia akan berlaku leaking. Lepas 20 tahun, dia akan berlaku leaking biasanya. Leaking daripada bila air sebelah kita ni puan, kadang-kadang dia dah meresap, dia dah pergi ke rumah sebelah. Ni puan, rumah sebelah tu sampai dah naik kulat. Rumah kita duduk dekat tile, tak nampak lah kulat dia tu, dia pergi sebelah. Hak jiran puan. Makna kita kena pastikan jangan sampai dia merasa sakit, susah sebab kita. Dan kadang-kadang perempuan, patutnya kena kongsi sama-sama, betul tak? Tapi sebelah pihak saja yang buat. Dia tidak tunaikan hak sesama hak jiran. Baik. Satu lagi perempuan, kita duduk rumah teres macam ni kan? Rumah teres. Selalunya perempuan longkang sumbat, betul? Kan? Ada orang jenis basuh ikan, basuh ayam ni, dia jenis buang dalam longkang. Perempuan, dia buang longkang. Ada orang dekat singki air tu dia bawa penapis. Dia bawa penapis, dia jaga, dia akan buang dalam plastik. Tapi ada orang dia terus salur terus masuk longkang. Yang longkang jadi busuk. Kata ni, dia tu niaga pasal malam. Rumah dia tempat basuh ikan dan sebagainya, basuh ayam, dan menyebabkan longkang tadi berbau kerana dia. Maka dia tak tunaikan hak jiran 40 kanan, 40 kiri. Lepas di perempuan kena buat ceramah bab jiran kat kawasan kita. Betul kan? Sebab saya, apa yang saya nilai dengan diri saya, dengan masyarakat saya, memang hak jiran ni tak sampai 10% pun kita buat. Tak sampai perempuan. Itu belum masuk lagi daun yang jatuh. Saya beritahu tuan-tuan, katakanlah pokok mangga perempuan, dia punya dahan pergi rumah jiran sebelah. Perempuan, pergi rumah jiran sebelah. Dan daun kita jatuh dekat rumah jiran sebelah. Jiran sebelah boleh marah tak? Tak boleh marah. Masih hak dia lagi. Sebenarnya dia tak boleh marah lagi. Dia tak boleh marah, puan. Dahan buah mangga pula duduk betul-betul lebat dekat sebelah laman dia. Kita tak pokok mangga, kan? Sebelah kiri tak buah pun, bunga. Buah tak ada pun, bunga. Yang berbuah sebelah tak? Jiran kita ambil boleh tak, puan? Masih hak dia lagi. Walaupun tanah kita. Jiran. Allahu Akbar. Satu lagi, puan. Kita duduk jiran je ni kan. Masalah parking, betul? Satu rumah berapa kereta? 5 kereta, 4 kereta. Yang boleh muat berapa kereta? 2 kereta. Yang lebih letak mana? Letak kat luar, kat beranda. Betul tak? Mengganggu jiran lalu. Betul tak? Tunaikan hak dia. Susah membahas. Sebab tu, itu belum cerita rumah flat lagi. Rumah flat. Perempuan saya pesan kita perempuan. Saya cakap banyak kali dah buat benda ni. Jemur baju benda dalam, letak kain, klip. Pakaian dalam kita letak dekat dalam, bubur kain batik, bubur sepit. Itu hak kita, perempuan. Hak kita, bukan hak orang awam. Hak kita. Jangan duk gantung dekat hanger yang pusing tu. Jangan gantung, perempuan. Sebab
kita telah tidak menunaikan hak dia, mengganggu dia punya pemandangan dan sebagainya, perempuan. Ada tak kita buat? Ada, perempuan. Dinding pun sebab itu benda-benda dalam dia, perempuan, dia kena jemur kat dalam ke? Dia kena buat sesuatu, perempuan. Islam sebut tu, jaga hak jiran, perempuan. Sampai ni ibarat dari diri, tu diri kita tu. Kita kena tunaikan hak keluarga, kita kena tunaikan hak masyarakat. Ini ibadah. Yang keempat, ibadah untuk negara. Ibadah untuk negara ni sumbangan kita untuk negara. Apa dia? Maknanya dia bertugas sebagai seorang accountant negara lah tu. Dia bertugas sebagai pegawai keselamatan negara lah tu. Mana ada part dia, mana dikira sebagai pahala. Puan-puan, jawatan kuasa program kuliah kita ini, dia panggil ibadah mana? Ibadah mana? Ibadah masyarakat yang dapat pahala siapa dia? Jawatan kuasa tu. Jawatan kuasa yang buat program kita kuliah pagi ni, jawatan kuasa tu, dia bagi ibadah untuk, dia pun tak datang. Kenapa? Dia dapat pahala pada masyarakat. Ada peranan dia. Perempuan, ada peranan dia dalam masyarakat. Perempuan, apa dia ibadah bentuk masyarakat? Kita terlibat dengan persatuan bacaan Yasin, persatuan marhaban, persatuan bla bla bla, persatuan lah. Persatuan-persatuan ni, dan waktu tu, perempuan, benda tu diteruskan bila mati pun diteruskan. Itu disebut au ilmun yuntafa' bih. Mana benda ditinggalkan, manfaat yang ditinggalkan, orang teruskan, selagi itu dia dapat pahala. Dalam kitab Duratun Nasihin, tuan-tuan, berlaku dialog siapa dulu masuk syurga. Berlaku dialog. Tapi kitab Duratun Nasihin ni tak jadi hujah, kan, sebab dia banyak Israiliyat. Tapi saya nak ambil fadail amal dia. Dalam kitab Duratun Nasihin kata berlaku dialog siapa dulu masuk syurga. Kata orang miskin, kami lebih dulu masuk syurga sebab kami tak banyak ditanya. Orang kaya kata, kami lebih dulu pada orang miskin sebab kami boleh bersedekah. Orang miskin tak boleh sedekah. Orang kaya kata, kami dulu masuk syurga. Kata pula, di kalangan orang kerja pula, dia kata, kami dulu masuk syurga. Tuan-tuan, tiba-tiba berkata malaikat, orang yang lebih dahulu masuk syurga ialah orang agama. Orang agama. Sebab apa orang masuk syurga? Orang kaya, dia bayar zakat, dia bersedekah, hasil hidayah yang diberikan oleh Allah kepada orang agama untuk menyampaikan. Mana orang agama dulu masuk syurga berbanding yang lain. Maka berkata orang pembayar zakat, kami lebih dulu masuk syurga berbanding dengan orang agama. Mengapa? Sebab dia kata, sebab kami bayar zakat lah. Orang agama tadi belajar dengan duit zakat. Sebab dalam asnaf zakat ada fi sabi. Nak sebutnya orang bayar zakat lebih dahulu masuk syurga berbanding pada yang lain-lain. Mana orang menginfak, sama juga banyak. Ibadah untuk negara. Yang kelima, ibadah untuk ummah. Ibadah untuk ummah ni, apa peranan dia yang boleh dikaitkan dengan pahala untuk ummah? Untuk ummah. Contohnya, dalam keadaan sekarang di Gaza, apa peranan kita tentang Gaza? Ada tak infak kita untuk Gaza? Keadaan yang berlaku di Syria hari ini, apa peranan kita untuk membantu orang Syria? Keadaan umat yang berada di Myanmar yang dibunuh, apa peranan kita untuk menyedarkan orang untuk membantu orang Myanmar? Saya tanya perempuan, kita ada tak kelima-lima ni? Ada tak, perempuan? Yang mana banyak kita? Kita banyak dekat mana, Uban? Ibadah kepada diri. Keluarga? Masyarakat? Adalah sikit.
Masyarakat ni dia lebih kepada jiran dan sebagainya, Ban. Jiran. Orang yang meniaga kat luar tu, dia ibadah apa, Ban? Ibadah apa, Ban? Diri. Pertama dia wajib cari nafkah. Yang kedua, nafkah dia disalurkan pada keluar. Ibadah untuk keluar masyarakat. Ada tak? Dia membuat produk-produk Islam contohnya kan? Masyarakat negara. Ada tak? Ekonomi mana putaran duit tu kepada orang Muslim. Ummah? Belum tentu. Dia nak ada kelima-lima tu. Tengok kan? Barulah dipanggil tawakal. Ujung dia mana? Baru dipanggil Apa makna tawakal? Pergantungan, meletakkan Allah di hadapan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah nasib kamu, melainkan kamu ubah diri kamu sendiri. Kita kena usaha dulu, dah usaha dapat. Saya serah dengan Allah Ta'ala, saya serah. Kalau dapatlah, tak dapat pun saya redha. Dia tidak ada sikit pun sifat su'uzzan dengan Allah. Baru dipanggil tawakal, pergantungan. Baik. Tengok yang bawah. Wahai gulam, selamat itu dalam meninggalkan mencari keselamatan. Kaya ada dalam meninggalkan mencari kekayaan. Dan obat itu ada dalam meninggalkan mencari kesembuhan. Obat yang paling manjur adalah berserah diri kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Tulis tawakal, Puan. Gariskan, obat itu ialah menjurus adalah berserah diri kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Tulis tawakal. Meninggalkan asbab. Kita jangan kata sebab tu sebab ni, itu usaha kita yang nak bagi Allah, dan menghilangkan Tuhan-Tuhan yang ada dalam hatimu. Obat itu ada dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, bukan dalam lidah. Obat itu ialah mentauhidkan Allah dengan hati. At-tasdiqul bil qalbi, bukan lidah kita saja. Sebab tuan-tuan, banyak kita tengok orang bercakap pasal agama, pasal masyarakat, pasal apa, semua lidah aja, tidak dengan hati. Dalam bahasa kita retorik. Retorik. Cakap berdegah-degah, gunggang, tapi sebenarnya bukan daripada hati dia pun, dia nak orang puji dia. Nak tengok yang retorik persidangan baru ni, perempuan. Nak persidangan baju merah kan, macam cakap kan, tapi tak ada apa. Minta, dia mesti pada hati. Bila pada hati ni lain, tuan. Tauhid dan zuhud bukan pada jasad dan lidah. Tauhid itu di hati, zuhud juga di hati, takwa di hati, ma'rifah di hati, ilmu kepada Al-Haq Azza wa Jalla juga ada di hati. Mahabbah juga adalah di hati, cinta. Taqarrub pada Allah juga di hati. Jadilah engkau orang yang berakal. Jangan gila, jangan berpura-pura. Engkau sekarang dalam kegilaan, kepura-puraan, dusta, riak dan juga nifak. Bagaimana kita kata diri kita ni, cita-citamu hanya untuk mendapatkan makhluk. Tidakkah engkau mengetahui bahawa setiap engkau melangkah dengan hatimu pada makhluk, berarti engkau bertambah jauh daripada Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau mengaku mencari Tuhan, tetapi engkau berjalan mencari makhluk. Engkau seperti orang mengaku pergi ke Mekah, tetapi engkau menghadap dan melangkah ke khusran dan menjauhkan daripada Mekah. Engkau mengaku bahawa hatimu telah keluar daripada makhluk, tapi engkau takut dan berharap kepada mereka. Lahirmu
lahirmu zuhud tetapi batinmu suka, lahirmu al-haq tetapi batinmu makhluk. Ini merupakan keadaan yang tidak biasa datang dengan kata-kata semata-mata. Ini adalah keadaan ketika tidak ada makhluk di dalamnya. Bahkan tidak ada di dunia, akhirat, dan tidak ada sesuatu selain Al-Haq Azza wa Jalla. Dia Maha Esa dan tidak menerima kecuali apa yang satu. Esa, tidak menerima sekutunya. Sesungguhnya dialah mengatur urusanmu. Terimalah apa yang dikatakan kepadamu. Makhluk itu lemah, tidak bisa membahayakan atau memberimu manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberlakukan semua itu pada mereka. Dialah yang menjalankan engkau dan mereka. Tulisan takdir telah berjalan dalam pengetahuan Allah, baik yang bermanfaat ataupun yang membahayakanmu. Orang-orang yang mentauhidkan lagi saleh adalah hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia. Di antara mereka ada yang meninggalkannya lahir dan batin, dan ada yang meninggalkan batin sahaja. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dunia di hati mereka sedikit pun. Itulah hati yang bersih. Orang yang mampu berbuat demikian sungguh mendapatkan kerajaan dan makhluk. Mereka lah para pahlawan pemberani, yakni berani mensucikan hati diri dari selain Al-Haq dan berdiri di pintunya dengan pedang tauhid dan kudanya syariah. Mereka tidak membiarkan sedikit pun makhluk memasuki hatinya. Hanya hatinya bertemu dengan zat yang membolak-balikkan hati. Agama membersihkan hati. Kemudian tauhid dan makrifah membersihkan hati. Wahai orang asing, rupanya apa yang telah mereka katakan dan aku katakan tidak membawa erti apapun bagimu. Kamu berkata ini haram, tetapi kamu jurus melakukannya. Kamu berkata ini halal, tetapi kamu justru tidak memakainya. Kamu memang gila. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wailul lil jahil marratan walil alim sab'a marrah. Celaka bagi orang bodoh satu kali dan celaka bagi orang yang alim 7 kali. Perkaran kitab ni puan, dia nak menjuruskan kepada kita, iaitu kita meletakkan agama tu sebagai foundation kita. Foundation itu adalah asas. Dan agama itu, puan-puan, ditunjang dengan tauhid, dilaksanakan dengan syariat. Puan-puan, mana betul? Aku Muslim ke aku Islam? I'm Muslim atau I'm Islam? Puan, Islam adalah agama. Islam tu adalah agama. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah agama Islam. Sebab itu saya orang Islam, salah. Sebab Islam tu adalah agama. Yang tepatnya adalah saya orang Muslim. Amanah Muslim, orang yang melaksanakan